Sila Yang Berhormat Selangau 10 minit. Datuk Yang Pertua, Selangau berterima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang pembekalan Belanjawan 2021 di Dewan Yang Mulia ini. Saya memulakan dengan pertukaran kewangan kepada Sarawak. Datuk Yang Pertua, jumlah pertukaran kewangan kepada Sarawak adalah 4.5 bilion, hanya 100 juta saja lebih berbanding pertukaran 4.4 bilion yang diberikan pada tahun 2020. Bajet pembangunan kerajaan PH untuk Sabah dan Sarawak pada tahun 2020 adalah 17.1% dengan Sarawak mewakili 7.8% daripada bajet tersebut. Tahun ini peruntukan bajet untuk Sabah dan Sarawak mengecil kepada 13.9% daripada jumlah keseluruhan bajet dengan Sarawak turun dari 7.8% kepada 7.3% pada tahun 2021. Perkara ini adalah pelik kerana terdapat beberapa menteri penuh dari JPS yang kini berada di Kabinet PN. Pada masa pandemik ini, kita menjangkakan peningkatan dalam pertukaran kewangan. Kekurangan pertukaran jelas menjadi batu penghalang kepada Sarawak untuk mengejar pembangunan seperti yang dikecapi oleh Semenanjung Malaysia dari segi ekonomi. Semasa pembentukan Malaysia, Tunku Abdul Rahman pernah berjanji untuk membawa pembangunan ekonomi ke Sarawak semasa Melaya menjemput Sarawak untuk membentuk Malaysia. Sebagai peringatan, saya memetik kata-kata Tunku Abdul Rahman yang berbunyi dengan izin, and I quote him, that one of the principal objectives was to further the economic development of the border territories so that their standards of living and technical skills might be raised and a firm basis provided for accelerated economic growth so that the gap between a relatively backward state and the advanced would be narrowed and not widened, unquote. Datuk Yang Pertua, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sarawak ketinggalan jauh di belakang Semenanjung Malaysia sekarang, sama seperti tahun 63. Malah beberapa daerah termiskin di Malaysia adalah terletak di Sarawak. Saya akan jelaskan kenyataan ini nanti dan jelas sekali kerajaan persekutuan gagal mencapai objektif utama pembentukan Malaysia seperti yang dipersetujui di dalam Perjanjian Malaysia 63. Saya tidak melihat kesungguhan dan keinginan kerajaan PNU untuk membuat sebarang perubahan pada situasi ini. Mengangkat daerah yang miskin di Malaysia. Datuk Pertua, tahun lepas kita dikejutkan oleh data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia yang menunjukkan 7 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia adalah dari Sarawak. Daerah termiskin ini adalah Pakan, diikuti oleh Lubuk Antu, Song, Kapit, Selangau, Simunjan dan Daro. Kerajaan seharusnya merangka program khas dan memberi tumpuan yang lebih bagi memerangi kemiskinan dan membantu komuniti di kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka. Saya percaya program jangka panjang yang harus dilaksanakan adalah memfokuskan kepada pendidikan untuk golongan muda. Oleh yang demikian, saya menyeru kerajaan memberikan peruntukan istimewa untuk mengangkat status daerah ini. Kajian juga harus dibuat untuk mengetahui faktor yang membawa kemiskinan kepada komuniti ini dan program khusus haruslah dilaksanakan untuk membantu komuniti ini. Peruntukan khas kepada komuniti tertentu. Datuk Yang Pertua, satu lagi faktor ialah peruntukan sebanyak 100 juta untuk memperkasakan masyarakat India dan 177 juta kepada masyarakat Cina. Kaum Dayak di Sarawak adalah kumpulan etnik terbesar di Sarawak, membentuk lebih 43% daripada jumlah penduduk Sarawak. Walau bagaimanapun, tiada peruntukan khas untuk pemerkasaan atau pendidikan Dayak. Saya ambil makluman terdapat pelbagai peruntukan untuk membantu orang asli Semenanjung Malaysia. Pendudukan asal Sarawak dan Sabah juga berhak mendapat bantuan. Ada peruntukan untuk usahawan Bumiputera dan PKS tetapi diragui kaum Dayak akan dimasukkan dalam peruntukan ini. Maka tidak hairanlah orang Dayak diselubungi kebencian kerana sehingga hari ini masih lagi dianaktirikan dan dilayan sebagai Bumiputera kelas kedua. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa rakyat kita perlu dinaikkan daripada kelembapan ekonomi di daerah termiskin di Malaysia. Datuk Yang Pertua, peruntukan untuk merekrut lebih daripada 500 bekas tentera dan polis termasuk orang asli untuk mengawasi biodiversiti hutan-hutan
dan aktiviti berburu di kawasan mereka. Selain daripada itu, merekrut 500 penduduk tempatan dan komuniti orang asli sebagai pemandu pelancong di Taman Negara mampu melonjakkan aktiviti eko-pelancongan dan pengikrutan ini harus diluaskan kepada penduduk asal Sarawak juga. Hal ini mampu memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk asal Sarawak seperti kaum Dayak dan juga mereka dapat mengawasi hutan-hutan di sempadan negara dan sekaligus mampu menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Sarawak. Perubahan semula jasa. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang penubuhan semula jasa oleh kerajaan PN. Jasa telah dibubarkan oleh kerajaan PN selepas mengambil alih pemerintahan negara kerana jasa dijadikan sebagai alat politik kerajaan BN untuk berkempen. Apakah justifikasi kerajaan untuk memperuntukkan jumlah yang amat besar sebanyak 85.5 juta kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk menghidupkan semula jasa? Adakah tidak masuk akal untuk kerajaan memberikan peruntukan yang begitu besar kepada agensi kerajaan yang menjadi alat propaganda parti pemerintah? Peruntukan yang besar ini adalah lebih baik digunakan untuk menyambung rangkaian internet untuk 830 buah sekolah di Sarawak yang rata-ratanya mempunyai sambungan internet yang amat teruk. Malah ada yang tidak mempunyai sambungan internet sama sekali. Tahun ini kebanyakan kelas diadakan secara atas talian berikutan pelaksanaan MCO. Malangnya adalah mustahil untuk lebih daripada 50% pelajar di Sarawak untuk mengikuti kelas tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Sains Teknologi Sarawak pada bulan Jun lepas. Fakta utamanya adalah kekurangan akses internet di kawasan pedalaman dan ketidakkeupayaan ibu bapa pelajar untuk membeli komputer riba atau tablet untuk kegunaan anak-anak atau kemampuan untuk melanggan perkhidmatan rangkaian internet. Datuk Yang Dipertua, kerajaan seharusnya bertanggungjawab untuk membekalkan gadget kepada mana-mana pelajar yang tidak mampu membeli peralatan tersebut dan memperbaiki rangkaian internet di kawasan luar bandar, terutamanya di Sarawak. Program Jendela yang bernilai 500 juta adalah bertujuan untuk membuat sambungan internet di 430 buah sekolah di seluruh Malaysia. Dan sudah pasti 830 sekolah di Sarawak akan tidak dapat menikmati kemudahan tersebut. Pilihan lain, bajet ini juga boleh diguna untuk mengangkat daerah-daerah termiskin seperti yang telah dijatakan sebelumnya. Geran prihatin khas, Datuk Yang Dipertua, merujuk kepada geran prihatin khas yang bernilai 1,000 kepada 20,000 perniaga, pemandu taksi, e-hailing, sewa kereta dan pemandu pelancong di Sabah. Geran tersebut seharusnya diperuntukkan kepada golongan peniaga yang sama di Sarawak kerana mereka menghadapi cabaran yang sama. Pelancongan. Datuk Dipertua, mengenai isu pelancongan, Sarawak mempunyai potensi pelancongan yang besar tetapi tiada perhatian diberikan untuk membangunkannya. Selain daripada peruntukan sebanyak 20 juta untuk menambah baik kampung budaya di Terengganu, Melaka, Sarawak dan Negeri Sembilan. Saya juga ingin menambah bahawa tidak ada perhatian lebih diberikan kepada industri perhotelan dan pemain industri pelancongan yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Pembekalan makanan. Datuk Yang Dipertua, penutupan pintu sempadan negara dan pengurangan aktiviti perdagangan dengan negara luar semasa MCO lalu mengajar kita betapa pentingnya kemampuan negara untuk menghasilkan makanan kita sendiri. Tidak kira berapa banyak wang di dunia ini, ia tidak mampu mengisi perut keluarga kita jika pesara tidak ada kebekalan makanan. Inilah yang berlaku semasa pembelian panik semasa MCO dahulu. Peruntukan hendaklah diberikan kepada Sarawak khususnya untuk menjadikan negeri tersebut sebagai pengeluar beras terbesar di negara ini. Jadi kita boleh mengurangkan kebergantungan beras import dari Thailand dan Vietnam. Babi minta rumuskan, Babi. Malaysia mengimport sekurang-kurangnya 30-40% beras negara sejak 30 tahun yang lepas. Sarawak mempunyai beras terbaik, beras Adan dan beras Bario, tanah yang luas. Dan kerana itu petani kita seharusnya
diberi sokongan untuk mengkomersialkan beras mereka dan membantu mempromosikan produk lokal untuk tujuan kegunaan tempatan dan pengeksportan ke luar negara. Karena masa tidak mengizinkan Datuk Dipertua, saya akan menghari di sini. Sekian, terima kasih.